Berhormat Bukit Bendera. Kami. Terima kasih Tuan Speaker. Saya turut ingin menyertai perbahasan pindaan Akta Cukai Pelancongan 2017. Dan saya meneliti dan juga mendengar ucapan Timbalan Menteri tersebut. Dan terdapat beberapa perkara yang saya ingin tambah, iaitu Fasal 2 memasukkan satu seksyen baru di mana terpakai juga perluasan skop cukai pelancongan untuk di dalam dan di luar Malaysia, termasuk ke atas pemberi perkhidmatan platform digital walau apapun kerakyatan atau kewarganegaraannya. Maksudnya bidang kuasanya melangkaui sempadan Malaysia, extraterritorial jurisdiction. Dan persoalan saya, bagaimana enforcement ataupun penguatkuasaan dapat dilakukan terhadap pemberi perkhidmatan platform digital ini sekiranya engkar ataupun untuk walaupun telah mengutip cukai tersebut tetapi engkar untuk membuat pembayaran kepada autoriti. Apakah bidang kuasa kita untuk terhadap pemberi perkhidmatan platform digital? Dan perkara kedua yang Fasal 4 dalam meminda Seksyen 9 memberikan menteri kuasa untuk mengecualikan pemberi perkhidmatan untuk memungut cukai pelancongan. Dan bidang kuasa yang besar. Kenapa kita berikan kuasa ini kepada menteri untuk memberi pengecualian? Apakah rasional? Dan kita tidak dalam pindaan ini, kita tidak memberikan panduan kepada menteri untuk melaksanakan tugasnya. Kita bagi satu blank check kepada menteri bahawa beliau boleh guna kuasa untuk pengecualian. Dalam perundangan sedemikian sepatutnya ada satu guideline dalam supaya menteri boleh melakukan kerja yang mengikut guideline tersebut. Tetapi fasal ini memberikan satu kuasa yang mutlak kepada menteri untuk membuat pengecualian. Dan Seksyen 20A, cukai pelancongan hendak dikenakan atas levy ke atas pelancong yang menginap di mana-mana premis penginapan yang disediakan melalui perkhidmatan yang berhubungan dengan tempahan premis penginapan. Dalam talian, tadi ada sebut Agoda, Airbnb juga. Dan soalan saya, ini undang-undang percukaian. Undang-undang percukaian dikenakan yang diintroduce oleh Kementerian Kewangan. Apakah garis panduan untuk kawal selia terhadap STRA, Short Term Residential Accommodation? Dan saya pernah menanya soalan itu kepada Menteri Pelancongan. Menteri Pelancongan mengatakan bahawa STRA adalah di bawah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Bukit Bendera. Ya, dan ya. Bolehkah saya tanya pendapat Yang Berhormat atas isu yang sama? Ya. Kalau kerajaan boleh mengambil inisiatif untuk mengutip cukai-cukai yang masih belum dibayar, tak kira individu atau syarikat-syarikat, daripada kita mengenakan cukai-cukai yang lain, kutipkan cukai daripada pihak-pihak yang belum bayar lagi, daripada mengenaikan cukai ini ke atas cukai pelancongan dan sebagainya. Apakah pendapat Yang Berhormat atas isu itu? Ini adalah satu cukai tambahan. Point order untuk speaker. Kenapa dia dah habis berucap, jam tak jalan? Jam baru mula. Okey. Tak jalan. Itu satu percukaian baru. Satu percukaian baru terhadap yang diperkenalkan untuk mengenakan cukai terhadap Airbnb, Agoda dan sebagainya, platform-platform digital yang lain. Dan persoalan saya, where is your STRA guideline? Apakah guideline untuk short term residential accommodation? Saya menanya soalan kepada Menteri Kerajaan Tempatan dan masih dalam peringkat pendraftan, masih belum ada garis panduan untuk kawal selia terhadap Airbnb. Dan pada masa ini kita keluarkan satu undang-undang percukaian untuk teks Airbnb dan juga pelancong-pelancong yang duduk dalam Airbnb. Ini bukan sahaja pelancong-pelancong asing, pelancong-pelancong domestik juga. Orang KL pergi melancong di Penang, duduk Airbnb, booking melalui Agoda juga akan dikenakan cukai. Ini cukai tambahan. Dan tak ada satu guideline pun untuk kawal selia Airbnb, tak ada satu kawal guideline untuk memberikan laisan kepada Airbnb, tetapi kita mengenakan cukai kepada Airbnb. Itulah kita meletakkan percukaian prioriti, tetapi kita tidak
kita tidak ada satu garis panduan untuk pelesenan. Tidak ada satu garis panduan untuk memberi kawal selia dan sebagainya. Itu satu kelemahan yang amat sangat kerana kita introduce satu pencukaian tetapi tiada garis panduan untuk kawal selia industri ini. Dan saya rasa ini adalah satu perkara yang perlu diberikan penjelasan kerana ketidakselarasan kerajaan antara kementerian. Saya menanyakan kementerian kerajaan tempatan masih draft, tapi kementerian kewangan mengeluarkan introduce cukai baru ke atas digital platform dan sebagainya. Ini satu cukai baru dan saya ingin mendengar dan adakah saya seperti tadi Yutong menanyakan, adakah ini masa yang sesuai untuk mengenakan memperkenalkan cukai baru ini apabila industri pelancongan sedang menghadapi masalah yang besar, menghadapi krisis yang besar, tetapi kerajaan pula memperkenalkan satu cukai yang baru terhadap kategori-kategori digital platform. Ini akan memberikan satu impact, memberikan satu signal kepada pelancong-pelancong bahawa ini membebankan mereka juga, mengenakan cukai keadaan mereka dan sebagainya. Benar-benar. Dan saya juga ingin menanyakan soalan tadi, apakah hukuman ke atas digital platform provider ini yang telah mengutip cukai tetapi gagal menyerahkan cukai yang dikutip, cukai pelancong yang dikutip itu kepada kerajaan? Apakah tindakan penguasaan kerana tadi saya kata extraterritorial jurisdiction, kalau mereka servernya di United States, bagaimana kuasa undang-undang Malaysia boleh mengenakan hukuman atau tindakan penguasaan kepada service provider ini yang mempunyai alamat website, alamat pendaftaran di negara-negara di luar Malaysia. Itulah persoalan yang saya ingin bangkitkan. Terima kasih, Yang Berhormat. Datuk Speaker. Ya, Bukit Menara. Sekarang saya jemput Yang Berhormat